Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita sambung yang ketiga, iaitu sifat sidq kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan fi sidqi ma'allahi. Sebelum ini kita telah pun membaca berkenaan dengan fadilatus sidq, keutamaan sifat benar, as-sidq. Dan hari ini kita akan membaca ulasan penulis, pengarang kitab kita ini, Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus. Al-Mustakhlas ditulis oleh Al-Alamah Al-Syekh Sa'id Hawa rahimahullah wa nafa'allah bi'ulum fid dharain amin. Dan kandungan kitab Al-Mustakhlas ini adalah daripada Ihya Ulumuddin, melainkan ada beberapa bahagian, ada bahagian-bahagian yang berupa ulasan daripada pengarang, iaitu Al-Alamah Al-Syekh Sa'id Hawa. Tajuk pada ini muka surat 322, iaitu Haqiqatu As-Sidq, hakikat benar dan tingkatan-tingkatannya. Ketahuilah bahawa lafaz sidq dipergunakan dalam 6 makna. Kata pengarang kitab kita ini, lafaz sidq dipahami dalam bahasa Arab dengan 6 makna. Sidq dalam perkataan difahami bukan sahaja dalam bahasa Arab, tetapi di sisi ulama tazkiyah ataupun ulama tasawuf dalam 6 maksud. Yang pertama, sidq dalam perkataan. Yang kedua, sidq dalam niat dan kemahuan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan, yang pertama tadi disebut dengan as-sidqu fil qaul ataupun fil lisan, sidqul lisan. Yang kedua, sidqun fil niyati wal iradati. Yang ketiga, sidq dalam amal. Sidqun, yang sebelum tu lagi yang ketiga. Yang ketiga, sidq dalam niat dan kemahuan. Yang pertama, sidq dalam perkataan. Yang kedua, sidq dalam niat dan kemahuan. Yang ketiga, sidq dalam tekad. Dalam bahasa Arab disebut sidqun fil azmi. Yang keempat, sidq dalam tekad. Sidqun fil wafa'i bil azmi. Kemudian sidq dalam amal. Itu yang kelima. Dan yang keenam, sidq dalam merealisasikan semua makam agama. Sidqun fi tahqiqi maqamatid dini kulliha. Barang siapa merealisasikan sidq dalam semua hal tersebut, maka ia adalah orang yang sidq. Orang yang siddiq. Perkataan as-siddiq yang dibawa dengan sirah atau wazan sifat al-musyabbihah. As-siddiq, barang siapa merealisasikan siddiq, yang sifat as-sidqu dalam semua hal tersebut, dalam keenam aspek tadi, maka dia adalah orang yang siddiq, yang sangat benar, yang sentiasa benar. Orang-orang yang siddiq juga berlainan tingkatannya. Siapa yang berlaku siddiq, orang-orang yang siddiq ataupun as-sadiq, terjemahan pada as-sadiq, juga berlainan tingkatannya.
Siapa yang berlaku sidik dalam sebahagian hal tersebut, maka ia adalah orang yang sidik, as-sadiq dalam kaitannya dengan bahagian tersebut. Jadi kalau dia seorang yang hanya benar dalam ucapan saja, tak pernah bohong, maka kita sebut as-sadiqu fil kalami. As-sadiqu fil kalami. Ya, tapi dia tidak sadiq pada aspek yang lain, maka dia tidak boleh memakai ungkapan as-siddiq. As-siddiq hanya boleh dipakai kalau dia memenuhi sifat benar dalam keseluruhan aspek sidq tadi. Pertama, sidik lisan. Ia tidak terjadi kecuali menyangkut pemberitaan atau menyangkut hal yang mengandung pemberitaan dan memberitahukannya. Jadi dalam pemberitaan ataupun dalam al-muhadasah, cakapan, itu dia panggil sidik lisan. Ia tidak berlaku melainkan yang berkait dengan perkhabaran, penceritaan, apa yang dia beritahu pada orang lain. Berita kadang berkait dengan masa lalu atau masa yang akan datang. Termasuk ke dalamnya adalah menepati janji dan tidak menepatinya. Jadi orang menepati janji, maka dia disebut dengan as-sidqu, benar, dan orang yang tidak menepati janji disebut dengan al-kadhib, orang yang bohong. Adalah kewajipan setiap hamba untuk menjaga ucapan-ucapannya agar tidak berbicara kecuali kejujuran. Jadi sebab itu disebut di antara tanda orang munafik, salah satunya idza haddasa kadhiba. Bila dia bercakap, dia berbohong. Jadi orang beriman di antara sifatnya adalah dia bercakap benar. Ini merupakan bentuk sidik yang paling popular dan paling nyata. Mana semua orang mengakuinya, termasuk orang kafir sini. Kalau orang yang bercakap betul itu, maka dia disebut dengan as-sadiq, orang yang benar. Orang yang jujur dalam percakapannya, tidak pandai berbohong. Siapa yang menjaga lisannya dari memberitahukan sesuatu yang tidak benar, maka ia adalah orang yang sadiq, benar atau jujur, khususnya dalam percakapan. Itu yang pertama. Yang kedua, sidik dalam niat dan kemahuan. Sidik dalam niat dan kemahuan. Maknanya dia memiliki niat yang betul, kemahuan yang jujur. Dalam bahasa lain kita sebut ikhlas. Hal ini kembali kepada keikhlasan, iaitu tidak adanya pendorong dalam berbagai gerak dan diamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia buat kerana Allah dan dia diam bukan Allah. Bila orang mencerca dia, kalau dia perlu menjawab, lillahi ta'ala. Kalau dia tidak menjawab pun, kerana dia merasakan bahawa Allah tidak menghendaki dia untuk menjawab. Inni nazartu lirrahmani sawman. Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha disuruh oleh Allah untuk berkata kepada orang ramai tak kala dia menggendongkan anaknya yang lahir dengan kalimatullah dan kalimah Allah, ditakdirkan Allah tidak lahir melalui jalan biasa, itu anaknya Isa AS, maka Allah tidak mengizinkan dia untuk bercakap. Sebaliknya dia perlu senyap. Dan dia menyatakan kepada orang lain, inni nazartu lirrahmani sawman. Sesungguhnya aku bernazar kerana Tuhan yang Maha Rahman, sawman dengan makna tidak bercakap. Dan tidak akan bercakap. Sebaliknya yang akan bercakap adalah anak yang berada dalam dukunganku, yang aku kendongkan ini. Jika keikhlasan itu dicampuri kotoran dari kepentingan nafsu, maka batallah sidqun niyah,
sedangkan orangnya bisa disebut sebagai pendusta. Jadi maknanya berdusta dalam niat. Sebagaimana kami riwayatkan dalam bab keutamaan ikhlas sebelum ini, tentang hadis 3 orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang mati syahid, orang yang alim, ulama, dan juga yang ketiganya orang yang dermawan, ditanya oleh Allah di akhirat. Tetapi Allah bila mereka menjawab, lalu Allah menyatakan bahawa kadzabta, kamu berbohong. Ketika orang yang berilmu ditanya dalam hadis tersebut, apa yang telah kamu perbuat dengan apa yang telah kamu ketahui? Ia menjawab, aku telah melakukan ini dan itu. Lalu Allah menyatakan, kamu dusta. Tetapi kamu menginginkan agar dikatakan sebagai orang yang berilmu. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan dusta itu bukan, orang berdusta itu bukan bermakna Allah Ta'ala menafikan. Tidak, kamu tidak mengajar. Kamu tidak menyampaikan ilmu. Sebaliknya Allah Ta'ala berkata, kamu berdusta dengan mendakwa kamu menyampaikan ilmu itu kerana aku. Sebaliknya kamu menyampaikan ilmu ataupun kamu belajar bukan kerana aku. Sebaliknya kerana kamu ingin digelar sebagai ulama dan orang pun telah memanggil kamu sebagai alim atau ulama. Jadi Allah menafikan benar bukan dari sudut percakapan dia, bahwasanya dia mengajar, dia belajar. Sebaliknya percakapan dia bahawa pengakuan dia bahawa dia melakukan itu lillahi ta'ala. Kata Allah, bohong. Kamu tidak melakukan kerana aku. Niat kamu tidak ikhlas. Kamu tidak ikhlas. Sebaliknya kamu berniat untuk disanjung oleh orang lain. Dalam kasus orang ini, Allah tidak mendustakannya. Ini Allah tidak mendustakan percakapannya. Dan tidak menyatakan kepadanya bahawa dia tidak beramal. Tetapi Allah mendustakan kemurnian maksud dan niatnya. Jadi Allah menafikan. Kerana Allah alimun bizatis sudur. Dia mengetahui bizatis sudur. Pemilik hati. Apa yang dimiliki ataupun yang dikandung. Yang terkandung dalam hati manusia itu. Jadi sebab itu orang ini tidak ada sidqun niyah. Tidak benar niatnya. Tidak ada keikhlasan. Sebagian ulama menyatakan sidq adalah kesahihan tauhid dalam tujuan. Ini mentauhidkan Allah dalam qasad. Itu makna sidq. Yang mentauhidkan Allah dalam qasad. Sidq adalah kesahihan tauhid. Makna benarnya tauhid. Dan tidak syirik dalam tujuan. Makna tujuan kita tulus, benar kerana Allah. Tidak bercampur dengan tujuan yang lain. Demikian pula firman Allah. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwasanya orang munafik itu benar-benar orang yang berdusta. Bukan perkataan dia berdusta. Perkataan dia di hadapan Nabi SAW, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu benar. Tapi dusta dari sudut niat hatinya itu. Niat hatinya itu bohong. Mana dia bercakap benda betul, tapi dalam hatinya itu masih bersarang kemunafikan, kepura-puraan. Orang-orang munafik itu menyatakan, sungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah Rasulullah. Itu betul. Pernyataan ini adalah benar. Tetapi Allah mendustakan mereka bukan dari segi ucapan lisan tersebut, namun dari segi hati nurani. Hati nurani mereka itu menafikan apa yang diucapkan lidah mereka. Jadi mereka nifak, munafik. Dengan demikian, maka salah satu maksud sidq adalah mengacu kepada bersihnya niat, iaitu ikhlas. Sehingga setiap orang yang sadiq
pasti ikhlas. Mana sadiq dalam niat dia, ataupun disebut dengan sidqun niyah, orang yang benar niatnya, maka dia adalah mukhlis, orang yang ikhlas. Orang yang tidak benar niat dia, maka dia adalah tidak ikhlas. Riak. Dia panggil. Orang yang riak itu adalah orang yang tidak ada sidqun niyah, ataupun orang yang berbohong dalam niatnya itu. Yang ketiga, sidq dalam azam ataupun tekad. Seorang kadang mendahulukan, dia terjemah kadang, qad. Qad di sini asalnya makna sesungguhnya. Seseorang sesungguhnya mendahulukan azam atau tekad dari amal perbuatan, lalu berkata dalam dirinya. Mana setiap kali kita nak beramal, sebelum berlakunya amalan, kita akan meletakkan tekad. Saya bertekad untuk solat berjamaah setiap waktu. Tapi ada orang dia bercakap begitu sebenarnya untuk menyedapkan hati orang lain. Bila orang mengajak dia, orang yang pujuk dia, orang berdakwah pada dia, dia pun kata, okey tak apa, insya-Allah saya berazam untuk saya hadir solat berjamaah setiap waktu. Tapi sebenarnya hatinya itu masih lagi teragak-agak, masih lagi tidak teguh. Maka orang itu dia tidak ada benar dalam tekad. Akan jelaskan nanti. Jika Allah mengurniakan harta, contohnya, dia berkata dalam dirinya, jika Allah mengurniakan harta kepadaku, nescaya aku akan menginfakkan semuanya atau separuhnya. Atau jika, mana dia bercakap ni ketika dia masih miskin. Dia berkata, ya Allah, kalau engkau beri harta kepadaku, aku akan infakkan separuh hartaku. Ataupun semua hartaku. Atau jika aku berhadapan dengan musuh jala Allah, nescaya aku akan bertempur tanpa peduli sekalipun aku terbunuh. Jika Allah mengurniakan kekuasaan kepadaku, nescaya aku akan berbuat adil dan tidak bermaksiat kepada Allah dengan berbuat zalim atau cenderung kepada makhluk. Sebaliknya, aku akan cenderung kepadamu, ya Allah, dengan melaksanakan syariatmu. Walaupun rakyatku tidak menyukai, tapi aku akan mengutamakan keredaanmu, ya Allah, dari keredaan manusia. Itu contoh dia panggil azam dia, tekad dia. Tekad ini kadang mendapat dukungan dari dalam dirinya sehingga menjadi tekad yang benar. Tekad yang benar ini sadiq. Dan terkadang di dalam tekadnya itu terdapat semacam kecenderungan, keraguan, kelemahan yang bertentangan dengan kebenaran tekadnya. Ada orang dia sebut begitu, dia bertekad tapi tekadnya tidak benar. Mana masih ada keraguan, masih ada baina-baina dia panggil dalam bahasa Arab. Masih tidak, orang panggil apa, tidak jazam, tidak penuh, masih ada syak, masih ada kersangsian. Dia bertekad, tapi tekadnya itu tidak betul-betul kuat. Ini belum masuk lagi dalam amalan. Karena kadang-kadang tekad yang kuat itu pun boleh luntur, boleh lentur. Mana tidak sampai seketika dia kalah dengan godaan orang lain walaupun tadi tekad dah kuat. Dia telah pun menyiapkan pakaian, telah memakai pakaian, bersiap-siap untuk sembahyang berjamaah. Tapi bila sampai di tengah perjalanan, dipujuk oleh rakan untuk pergi ke tempat yang lain, maka dia kalah dengan pujukan itu. Maka tekad yang benar itu tidak terlaksana. Maknanya tidak benar dalam pelaksanaan tekad ni akan masuk yang keempat selepas ini. Ini kita masih bicarakan dalam peringkat tekad itu pun dia sudah tidak benar dalam tekad. Jadi shadiq di sini merupakan ungkapan tentang kesempurnaan dan kekuatan dalam bertekad, dalam berazam. Sebagaimana dikatakan, fulan punya selera yang benar. Ini sebaiknya kita terjemah dengan keinginan. Walaupun dalam bahasa Arabnya disebut syahwatun. Tapi bukan syahwatun di sini dengan makna fulan syahwatun sadiqah. Fulan memiliki
selera yang benar. Maksudnya yang paling senang kita faham ialah keinginan yang benar. Atau dikatakan selera orang sakit itu dusta. Syahwatun hadzal marid syahwatuhu kadhibatun. Orang sakit ini keinginannya adalah bohong. Maknanya dia ada keinginan untuk makan. Tapi bila nak makan saja, keinginan itu sebenarnya tinggal hanya keinginan saja. Tidak kuat. Beza dengan orang muda, orang yang masih sihat. Keinginan untuk makan itu memang keinginan yang sungguh-sungguh lah. Memang dia selera makan tu memang benar lah. Tapi keinginan orang sakit itu untuk makan tu hanya keinginan saja. Tapi sebenarnya belum keinginan yang tidak kuat sebab dia sendiri pun tahu bahawasanya dia sakit dan dia tidak mampu untuk makan. Terkadang kata sedik dipakai untuk makna ini, yakni makna keinginan. Jadi orang yang sadik dan sedik adalah orang yang tekadnya dalam semua kebaikan didukung oleh kekuatan yang sempurna. Mana? Kekuatan hati. Kekuatan hati yang sempurna tanpa mengandung keraguan atau kelemahan. Bahkan jiwanya sentiasa penuh dengan tekad yang kuat dan pasti untuk melakukan kebaikan. Ia seperti diungkapkan Omar. Maju ke medan perang, lalu tengkukku ditebas. Sungguh lebih aku sukai berbanding aku memimpin manusia, masyarakat yang di antara mereka ada Abu Bakar. Ini memang dia cakap yang betul lah. Mana dia tidak ingin untuk memimpin kalau sudah ada orang seperti Abu Bakar. Tapi setengah orang dia bercakap ni. Dia pengen, saya ni kalau boleh lantik orang lain lah. Saya rasa saya tak mampu lah untuk memimpin. Tapi sebenarnya hatinya itu masih ada keinginan untuk memimpin dan melihat pada sanjungan dan sebagainya. Tapi Omar bila dia bercakap begini, dia kata kalau aku hadir di medan perang dan aku mati dalam medan perang, itu lebih aku sukai daripada aku memimpin masyarakat yang di sana sudah ada orang yang lebih layak untuk memimpin seperti Abu Bakar itu. Radhiyallahu anhu. Dalam diri Omar ada tekad yang sangat kuat dan cinta yang benar bahawa ia tidak ingin menjadi pemimpin selagi Abu Bakar masih ada. Itu dipanggil sidqun fil azmi, sedik dalam keazaman ataupun tekad. Kemudian yang keempat, sedik dalam menepati tekad, dalam mengutarakan tekad. Apa-apa pun dia tetap akan laksanakan tekad dia. Dia tidak akan mengalah sekalipun cabaran demi cabaran menimpa dia. Ini kita akan baca dalam bacaan berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.